Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Fat. Alhamdulillah kita dapat menyambung pengajian Salat Talaki Safinatun Najah menggunakan pakai kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Abdullah. Jadi mudah-mudahan kita diberi manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat beramal serta kita istiqamah dalam pengajian. Jadi insya-Allah untuk selok petang ini akan mengulangi selok minggu lepas. Jadi kalau kitab Safinatun Najah, kalau hak Jawinya muka surat 2 baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Terjemahan dianya, dan dengan Allah Ta'ala kami minta pertolongan atas segala perkara dunia. Ala umurid dunia, atas segala perkara dunia. Waddin, dan agama. Itu terjemahan hak Jawi. Terjemahan hak Rumi, pada segala urusan keduniaan. Waddin, dan hari kemudian. Jadi ad-din di situ dicemah dengan hari kemudian, hari akhirat, hari pembalasan. Kemudian minggu lepasnya panjang membicarakan berkaitan dengan wabihi nasta'in. Dengan Allah kami minta pertolongan. Jadi dari segi bahasa Arab, apabila terbalik seumpama tu, faedahnya hasar. Saya sebut minggu lepas. Hasar tersimpan. Ada yang komen dalam FB itu, dia kata tersimpan, dia tulis dengan tersakat, dia tulis. Minggu lepas lah, saya minggu lepas sebut hasar tersimpan. Ada yang mengikuti live FB mengatakan bahawa Muhammad Arif kata tersakat. Dia kata tersakat. Yang mana terjemahannya adalah, kalau kita terjemah kok, jua. Wabihi nasta'in, dan dengan Allah Ta'ala jua kami minta pertolongan. Kami tidak minta pertolongan kepada selain daripada Allah atas segala perkara dunia dan perkara agama. Sebagaimana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama juga tu terbalik. Akan dikau kami sembah. Kalau tidak terbalik, kami sembah akan dikau. Kami minta tolong akan dikau. Tapi dalam ayat tu diterbalik. Akan dikau kami sembah. Dan akan dikau ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau ya Allah kami minta pertolongan. Jadi terbalik seumpama tu, bahasa Arab ada faedah dia, faedah hasar. Dengan makna akan dikau jualah kami sembah, kami tidak sembah kepada selain daripada Engkau ya Allah. Dan akan dikau jualah kami minta pertolongan, kami tidak minta pertolongan kepada selain daripada Engkau ya Allah. Itu dipanggil hasar. Itu dari segi hakikat dia. Dari segi hakikat dia, hanya kepada Allah Ta'ala jualah kita minta pertolongan. Tapi dari segi syariahnya, tolong menolong adalah syariah Nabi
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni saya sebut dah minggu lepas. Dari segi hakikatnya macam mana, dari segi syariahnya macam mana. Ni kena letak molek. Dari segi hakikatnya, walaupun zahir syariahnya kita minta tolong sesama kita, kemudian kerana pertolongan sesama kita, kita dapat manfaat, kita dapat kebaikan. Hakikinya, manfaat dan kebaikan itu adalah datang daripada qada dan qadar Allah, datang daripada perbuatan Allah. Sebab semua perkara yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kitab kita memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Suratul Fatihah memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana selok-selok terdahulu saya sudah menekankan berkaitan dengan pengertian ketauhidan kitanya daripada Alhamdulillahirabbil alamin. Mana semua perkara datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari segi pegangan kita. Tapi dari segi syariahnya, kita disyariahkan tolong menolong sesama kita. Dari segi hakikatnya, semua perkara itu datang daripada qada dan qadar Allah. Jangan kita salah faham pula. Salah faham sebagaimana saya sebut selok terdahulu, sebab peringkat menafikan iman seseorang, menafikan tauhid seseorang, mensyirikkan seseorang yang minta tolong sesama sendiri. Ni memang ada yang tersalah belajar seumpama tu. Lepas tu dalam kelas-kelas saya mengajar, memang saya akan tekanlah berkaitan dengan salah faham seumpama ni. Salah faham yang mana mereka menyatakan salah apabila kita minta tolong sesama kita. Sebab apa? Sebab yang menjadikan, yang beri manfaat, yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita minta tolong sesama makhluk yang lemah? Sebab apa? Sebab dia salah faham dari segi syariahnya macam mana. Ada ni. Syariah sebagaimana hak Nabi SAW dalam ayat Quran, dalam hadis-hadis Nabi, perbuatan Nabi, macam mana Nabi dengan para sahabat tolong menolong. Tolong menolong adalah syariat Nabi SAW. Dia terkadang timbul salah faham ni, dia membicarakan bicara hakikat dalam keadaan syariatnya tidak mantap. Sebagai contoh, dalam kitab Hikam, kitab Hikam karangan Ibn Atta'illah As-Sakandari, Ibn Atta' mengatakan, fala tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaik. Jangan engkau angkatkan kepada selain Allah akan hajah. Kenapa? Kerana ia jualah yang mendatangkan hajah atas engkau. Ni kitab hakikat. Jangan kita mengangkat hajah kita kepada selain Allah. Sebab apa? Sebab Allah jualah yang menyempurnakan hajah kita. Itu bicara hakikat. Faham tak? Faham bicara hakikat. Jangan engkau mengangkat hajah kepada selain daripada Allah. Kenapa? Kerana Allah jualah yang mendatangkan hajah. Itu bicara hakikat. Jangan kita lupa pula bicara syariahnya macam mana. Janganlah pula kami makam hakikah dah kaminya. Orang ustaz duk sebut tu, itu makam syariat. Itu makam syariat. Kita orang ni sampai makam hakikah dah. Dia makam hakikah ni kurniaan daripada Allah. Sampai makam hakiki, itu makam awliya. Jadi kalau ada seseorang yang mendakwa, yang mengaku saya sudah sampai makam hakikah, yang ustaz kata tolong menolong sesama kita tu diperintah, itu syariat, kami hakikah. Maka bagi kaminya,
minta tolong kepada selain Allah, maka syirik. Sebab kami sudah sampai makam hakikah. Makam hakikah, makam awliya. Jadi kalau ada seseorang mendakwa seumpama tu, kita diam sudahlah. Orang mendakwa seumpama tu, kalau kita kata kamu tak sampai makam hakikah, dia cepat marah. Ni sebab orang sampai makam hakikah sungguh, tak ada dakwa-dakwi seumpama tu. Tak ada hak dakwa di makam tinggi tu. Dia kadang-kadang, yalah, kalau kita apa tak setuju apa yang dikata, ataupun kita cakap kapung, letang angin. Dia cepat marah. Sebab apa? Sebab saya makam tinggi. Biarlah tu. Serah ke dia lah tu. Tapi kita bicara hak makam hakikah, tidak ada hajah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita bicara syariah, tolong menolong adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai pengajaran lah kepada kita supaya kita amati. Dalam bab pengajian kita amati. Sampai peringkat, sebagaimana saya sebut minggu lepas, yang saya jumpa dalam kelas-kelas saya, di kalangan mereka yang belajar lama-lama dah. Mana masuk kelas saya tu, orang hak biasa mengaji dah. Orang hak biasa belajar dah. Kadang-kadang kitab hak dia bawa pun kitab lama-lama dah. Maknanya satu kitab tu, mana kitab, kalau kata kitab tu saya mengajar, mana kitab tu sendiri pun dia sudah belajar dah. Mana kalau orang baru ni dia masih lagi terkia-kia kitab mana nak beli di mana. Kalau orang lama-lama ni dia biasa dengan kitab. Ini cerita ni orang lama-lama lah. Jadi apabila bicara berkaitan dengan pegangan macam mana, syariah macam mana, kadang-kadang timbul lah dalam kuliah tu. Dia kata, Ustaz, orang sekarang ni Ustaz, banyak Tuhan dia kata. Pak Cik, banyak Tuhan macam mana Pak Cik? Kita orang Islam. Orang Islam, Allah jua Tuhan kita. Mana banyak Tuhan ni? Banyak Tuhan Ustaz. Sebab dia ni minta tolong orang tu, minta tolong dengan orang ni. Gitu. Faham lalu dah. Faham dah. Dia jadi lari tu, salah faham dia daripada mana. Minta tolong orang tu, minta tolong orang ni, minta tolong dengan makhluk dia kata. Jadi sudah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk lemah yang menghasilkan pertolongan, yang menunaikan hajat, yang mendatangkan manfaat hanya Allah Rabbil Alamin. Allah Tuhan, hak dia belaka. Tiba-tiba pergi minta kepada sesama sendiri, makhluk Allah yang lemah. Sudah menduakan Tuhan. Banyak Tuhan, dia kata. Ni saya pun, bila timbul pertanyaan seumpama tu, saya fahamlah. Daripada mana punca. Orang belajar ni, orang belajar. Bukan orang yang tak pernah belajar. Belajar lama-lama dah ni. Daripada mana ni? Jadi timbul persoalan seumpama tu. Dia bicara hakikah, dia lupa akan syariah. Syariah tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ayat Al-Quran memerintah supaya tolong menolonglah kamu atas kebajikan dan ketakwaan. Jadi dia tak kemas syariat. Sebab peringkat banyak Tuhan orang yang minta tolong sesama sendiri. Lepas tu saya pun tanya baliklah. Dah Pak Cik, jauh tua sikit ni Pak Cik. Dah Pak Cik tak ada ke minta tolong dengan anak menantu? Tanya gitu. Pak Cik tak ada minta tolong dengan anak menantu? Ya Ustaz kalau nak pergi ke mana-mana, anak menantu tak beri dah, saya pergi sendiri. Mesti anak menantu yang akan bawa. Jadi kalau saya nak ke mana-mana, saya akan minta tolong dengan anak menantu lah. Dah tu bukan minta tolong dengan makhluk orang panggil. Banyak Tuhan jugalah Pak Cik. Macam mana? Padat ni. Tanya pula, dah Pak Cik, duduk di rumah Pak Cik. Pak Cik dah minta tolong ke apa-apa dengan Mak Cik di rumah? Nak air ke? Nak apa-apa kan? Tak panggil. Tak panggil Mak Cik kan minta tolong? Memanglah suami isteri ni tolong menolong lah. Dah banyak Tuhan seumpama tu. Tengok. Dia sendiri yang minta tolong sesama. Minta tolong anak menantu, minta tolong isteri. Tiba-tiba dikata orang sekarang, bukan dia lah, orang lain-lain lah. Orang sekarang banyak Tuhan. Sebab apa Pak Cik? Sebab minta tolong orang tu, minta tolong orang ni.
Tapi dia tak sedar, dia pun minta tolong dengan sesama makhluk juga. Ni salah pengajian. Kalau seumpama ni kena betul molek lah. Kena kemah molek, kena belajar, kena pilih guru molek. Salah pilih guru jadi seumpama tak dilah. Ini satu cerita. Jadi kawan ni dia berkahwin. Tapi nampak macam kehidupan dia tu agak sempit sedikit lah. Yang mana mak ayah dia tu orang yang berkemampuan lah. Mak ayah dia orang yang berharta lah. Jadi tanyalah dianya, lepas berkahwin tu nampak macam terkia-kia tu, tak minta tolong ke dengan mak dengan ayah? Tak boleh minta tolong mak ayah. Syirik. Mak ayah bukan Tuhan. Kata ngaji mana pula budak ni. Tapi saya tak kata apa. Tapi dia kata gitu. Sekejap tu dia panggil isteri dia. Buat air. Dia panggil isteri dia buat air. Kamu panggil siapa tadi? Panggil orang puang lah. Panggil mek suruh air. Dah bukan minta tolong makhluk gitu. Ada syirik ke gitu? Dia senyap. Dia kata apa ni panggil. Dia berpahaman seumpama tu adalah tempat ambilan salah pengajian. Kena ingat baik. Mensyirikkan, menafikan ketauhidan seseorang ini dosa yang sangat besar yang berkait dengan anak Adam dia panggil. Dosa dengan anak Adam. Jadi dosa dengan anak Adam ni dia ada 5 bahagian dosa dengan anak Adam. Jadi kita selesailah untuk slot minggu ni hak berkaitan dengan salah faham berkaitan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada salah pengajian. Jadi hak berkaitan Allah hilang pula tu. Jadi hak berkaitan dengan kesalahan dengan anak Adam ini dia ada 5 bahagian. Kesalahan pada agama, kesalahan pada diri macam kita cederakan seseorang, kita pukul seseorang, kesalahan pada harta, kita ambil harta seseorang, kesalahan pada maruah dia, kita umpat, kita maki, kita fitnah, kita menjatuhkan maruah dia ni. Kesalahan pada kehormatan. Ni dia ada 5 kesalahan dengan anak Adam. Yang paling besar adalah kesalahan dalam agama. Contohnya mensyirikkan, menafikan tauhid seseorang, menafikan iman seseorang, bahkan mengkafirkan seseorang. Ini dosa anak Adam dalam bab agama. Yang mana wajib minta maaf dengan seseorang yang kita ada kesalahan tadi. Kalau kita tidak minta maaf atas dunia ni, kita akan bayar dengan pahala pada hari akhirah yang menyebabkan seseorang akan jadi muflis. Bertaubat direct dengan Allah, kalau kesalahan Adam tidak akan diampuni. Melainkan kena berhadap dengan seseorang terlebih dahulu, minta maaf terlebih dahulu. Kalau seseorang yang disyirikkan, seseorang yang dinafikan tauhid iman dia, seseorang yang dikafirkan sudah meninggal ke, itu akan bicara panjanglah pulaknya. Macam mana cara nak bertaubat. Tapi nak cerita di sini, ini kesalahan yang besar, kesalahan dengan anak Adam, mudah-mudah mensyirik, menafikan tauhid, menafikan iman seseorang. Sebagaimana yang saya bicara dahulu, hak berkaitan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuan. Semua yang berlaku datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk, alam, tak boleh bekas sama sekali. Kemudian saya sentuh dah hak kelah terdahulunya hak berkaitan dengan percakapan asbab. Pegangan kita Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan. Hak dia belaka. Tapi percakapan asbab kitanya, makan nasi kenyang, minum air hilang dahaga. Ni contohlah. Banyak lagi contohnya. Itu percakapan asbab yang tak salah pun. Tapi ada orang yang salah pengajian, bercakap seumpama tu, dia kata kamu sudah syirik kafir kamu sebab kamu berkata makan nasi kenyang, minum air hilang dahaga, maknanya kamu sudah berpegang nasi yang boleh bekas, air yang boleh bekas sebab kamu kata, contohlah. Kena selera molek hari ni.
Nambah. Kena selera molek ni. Kenyang. Kamu bercakap, makan banyak, nambah tadi sebab kena dengan selera, maka jadi kenyang. Bercakap tu mesti mari dia lubuk hati. Sebab bukan latah. Bila cakap mesti mari dia lubuk hati, berarti kamu sudah berpegang nasi yang kamu nambah tu mengenyangkan. Kapi kamu sampai peringkat tu. Ni pun samalah ni. Man kafara mu'minan faqad kafar. Bukan setakat dosa anak Adam. Bahkan sesiapa yang mengkafirkan seseorang yang beriman, maka seseorang tu akan jadi kafir. Orang yang mengkafirkan tu akan jatuh kafir. Ni. Bukan setakat kata dosa besar dengan anak Adam, bahkan yang mengkafirkan tadi jatuh hukum kafir. Sebab apa? Sebab dia tak faham berkaitan dengan pegangan, berkaitan dengan percakapan asbab jua. Dia cakap asbab ni harian kita lah. Cakap asbab ni. Dalam Quran pun Allah Ta'ala sandar kepada asbab. Dalam hadis Nabi pun, Nabi sandar kepada asbab tu tak salah pun. Allah Ta'ala berfirman, mimma tumbitul ar. Daripada tumbuhan yang ditumbuh oleh bumi. Dalam Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ar. Daripada tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Tuhan kata. Daripada tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Walah bukan bumi yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tapi Tuhan Allah Ta'ala kata daripada tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Jadi macam bumi pula berkuasa. Itu orang panggil apa tu? Sandar kepada asbab. Sandar kepada asbab. Nak tumbuh-tumbuhan ni mestilah di bumi. Pandai ni. Kalau di batu, di kayu tak akan tumbuh-tumbuhan. Jadi yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan adalah bumi. Itu hanya pada zahir. Quran sih menyandar kepada asbab. Contoh ayat banyak dalam Quran ni. Yumbitu lakum bizar'a wazaituna wan nakhila wal a'nab. Menumbuh manfaat bagi engkau. Menumbuh manfaat bagi mereka itu dengan sebab hujan akan tanam tanaman, Tuhan kata. Jadi menumbuh manfaat bagi kamu dengan sebab hujan akan tanaman. Dengan sebab hujanlah tumbuhnya tanam tanaman. Manfaat bagi kamu sekalian, Tuhan kata. Dengan sebab hujan baru tumbuh tanaman. Kalau bumi sekalipun, kalau kering kontang, tidak ada air, maka tidak akan tumbuh juga. Tapi dengan sebab hujanlah Tuhan kata menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Walaha bukan hujan tu yang memberi berkah. Allah yang menumbuhkan. Tapi Allah Ta'ala menyandarkan pada asbab. Dengan asbab hujan, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Tu ayat Al-Quran pun menyandar kepada asbab. Ni panggil apa? Sandar kepada isnad majazi. Sandar sementara kepada asbab yang zahir. Tak ada salah. Tetapi memanglah kita akan sentiasa memperingatkan bab pegangan ni. Sebab dalam bab pegangan ni ketakutan yang sangat besar. Bercakap tanpa ada pegangan, nanti berpegang sebagaimana bercakap. Tapi kita tak kata orang bercakap dia berpegang. Sebab dia orang beriman, orang Islam yang beriman. Tapi kita akan sentiasa memperingatkan bahawa segala-gala yang berlaku datang daripada Allah Rabbil Alamin. Kita akan sentiasa peringat. Tapi orang bercakap, makan kenyang, minum air, hilang dahaga, sudahlah dia bercakap lah. Pada ni. Kita tak usah nak syak-syak wasangka lah. Dia bercakap nasi kenyang. Minum air, hilang dahaga. Nanti kan dia berpegang, jangan syak wasangka. Tapi kita kebimbangan tu tetap besar. Kita kena sentiasa kepada anak bini kita, keluarga kita, kita kena sentiasa memperingatkan akan iman akidah kita. Semua yang berlaku adalah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Rabbil Alamin, Allah Tuhan, hak dia berlaku, apa yang berlaku kita akan sentiasa peringat. Nanti bercakap, berpegang seumpama tu. Tapi bukan kita letak ni, bukan kita tahmah. Tapi kebimbangan tu ada,
kita kena sentiasa memperingatkan. Pegangan kita tetap dah. Ya. Sama lah macam bicara sekarang lah. Bicara COVID ke, bicara vaksin ke, sama saja. Itu dipanggil bicara asbab. Mana sandar kepada nasi, sandar kepada air, sandar kepada COVID, sandar kepada vaksin, begiang-begiang, dia panggil isnad majazi, dia panggil. Itu bahasa Arab. Isnad majazi dia panggil sandar apa? Majazi ni sandar dia gini. Payah juga ni. Sebab saya masa belajar dulu tak terjemah majazi, tak terjemah. Sebut isnad majazi. Isnad hakiki sandar pada Allah. Ya. Allah lah yang mengenyangkan. Allah lah yang menghilangkan dahaga. Allah lah yang menjadikan mudarat seseorang, bukan COVID. Allah lah yang bagi perlindungan seseorang, bukan vaksin. Itu dipanggil isnad hakiki. Sandar sebenar-benar kepada Allah. Adapun sandar kepada nasi, air, COVID, vaksin, dipanggil sandar majazi. Mana pemajazi ni? Biasa saya dengar orang terjemah lah. Dia panggil pinjaman. Okay. Pinjaman ni, letak je. Letak sementara secara pinjaman kepada asbab. Asbabnya apa? Asbab hak adi dia panggil. Asbab hak adah. Hak berlaku berulang-ulang. Hak berlaku sama-sama. Makan kenyang. Makan kenyang. Minum air hilang dahaga. Minum air hilang dahaga. Kena penyakit COVID, jadi begiang. Jadi begiang, jadi begiang. Hak adah dia panggil. Maka sandar kenyang kepada nasi. Sandar hilang dahaga air dipanggil sandar kepada asbab yang adi. Sebab yang berlaku berulang-ulang. Dia panggil isnad majazi. Sandar kepada asbab zahir, asbab yang adi. Tak ada salah. Ada ni. Tu tak ada salah tu. Hakiki pegang tetap dah. Segala-gala datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita orang yang beriman. Dia majazi-majazi ni, dia adalah pembicaraan dalam ilmu bahasa Arab. Dia ada dia punya qarinah dia pula. Sebab apa kita kata, saat ni dia cakap terang-terang saat ni. Kena selera molek, nambah kenyang. Terang-terang disandar pada nasi jadi kenyang. Macam mana kita boleh kata dia bukan pegangan gitu? Dia hanya sandar sementara saja kepada nasi. Kita kata majaz, bukan haki. Qarinahnya apa? Qarinahnya kerana dia orang yang beriman. Orang yang ada akidah, orang yang ada tauhid, yang berpegang segala-galanya yang berlaku adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau orang kafir, orang kafir. Cakap yang sama juga orang kafir. Makan nasi, kenyang. Dia pegang. Dia isnad majazi. Dia orang kafir, mana ada akidah, mana ada iman. Dia kata waktu dia pegang. Nasi yang mengenyangkan. Air yang menghilangkan dahaga. Apa tak kata dia isnad majazi juga? Sandar sementara. Dia bukan orang Islam. Jadi kalau orang Islam yang bercakap seumpama tu, kita letak isnad majazi. Mana sandar kepada asbab yang zahir, tapi pegangan tetap dah. Segala-gala datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kena ambil faham molek sini. Kena ambil faham molek sebab macam saya sebut tadilah, salah pengajian sebab peringkat mengkafirkan orang yang bercakap dengan sandar kepada asbab. Lebih-lebih lagi kalau sandar kepada obat. Tu lagilah. Telang Panadol suti, hilang penimpala. Tak ada Tuhan mu ni. Panadol dah mu ni. Kafir mu ni. Jangan. Man kafara mu'minan faqad kafar. Sesiapa yang mengkafir kaum mukmin, maka sungguh dia sudah jadi kafir. Bukan setakat haram dosa besar, dosa dengan Adam saja, bahkan dia menjadi kafir. Tu kena ingat baiklah tu. Kena beringat, kena ni kena jaga, jangan kena jaga molek, kena ngaji molek. Macam contoh. Abang apa tu? Macam slogan ke apa? Kita jaga kita. Apa? Slogan tau. Kita jaga kita. Ada dalam ni FB lah, orang macam mana tak tahu ni, wallahu alam. Salah tu. Bercanggah dengan disiplin akidah. Salah dengan disiplin tauhid. Kita jaga kita macam mana kita makhluk tak bukan. Macam mana kita nak boleh jaga kita?
Allah yang jaga kita. Bukan kita jaga kita. Ya. Itu hanya cerita asbab. Mhm. Tu kata pelik sungguhlah. Macam kita kata kok, ibu bapa jaga anak-anak. Suami jaga isteri, jaga keluarga. Kalau kita nak tinggal kok ke mana-mana, kita pesan kepada abang ke kakak ke, jaga adik molek. Tu. Kita jaga kita lah tu. Cikgu jaga pelajar dia. Warden jaga pelajar dia. Abang apa tu? Cerita asbab, tak ada salahnya. Tiba-tiba kita jaga kita. Ini semua percakapan yang tidak ada tauhid, dia kata. Kata. Ni. Mana kalau kita mengajilah ilmu tauhid betul-benar dengan guru yang sebenar. Kita faham lalu dah. Sebab kita ada hak hakiki, ada hak majazi. Kita ada hukum syariah, ada hukum akal, ada hukum adah, hukum adi. Ni kalau mengaji tauhid sifat 20. Mana tak akan timbul salah faham seumpama tu. Sebab ada satu soalan, dengan soalan ni dalam satu rakaman saya tengok. Soalan ditanya kepada Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang. Berkaitan dengan cakap obat lah. Cakap obat. Sandar kepada obat jadi sembuh. Tiba-tiba disyirikkan. Tuan Guru kata macam mana? Tuan Guru kata salah pada umbi, dia kata. Di umbi tu salah dah. Dia kata. Bukan salah di ranting-ranting di ujung-ujung, bukan. Di umbi tu salah dah. Walaupun kata obat, tadilah Panadol, hilang penipala. Kita orang beriman, Tuan Guru kata. Kita tetap dah berpegang. Allah Rabbil Alamin, Allah Tuhan. Semua yang berlaku adalah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hanya bercakap sandar kepada obat, tu dituduh syirik, tak ada tauhid. Tuan Guru kata salah di umbi tu, tak betul sangat-sangat. Pada ni. Allah kata berat-berat. Tu kata kena. Tapi timbul ni kadang-kadang hak saya jumpa-jumpa, hak tu dalam FB tu wallahu alam lah. Hak peseng-peseng kita jaga kita tu ngaji mana tu wallahu alam. Hak saya biasa jumpa dalam kuliah-kuliah saya ni memang orang hak belajar, tapi dia salah pengajian. Tu salah pengajian. Macam contoh sekarang. Mati. Kalau mati orang tanya, mati COVID ke? Orang tanya. Dok, dia tak kena COVID, dia mati kerana begian lah. Disebutlah penyakit dia tu. Asbab lah orang panggil. Tapi yang mematikan Allah Ta'ala. Allah yang menghidup. Allah yang mematikan. COVID ke apa ke tidak beri bekas. Tapi kita cakap mati kerana apa? COVID ke? Mati kerana serangan jantung ke? Atau panggil cerita asbab. Orang salah pengajian. Biasalah orang ziarah tempat mati ni. Kalau kata bukan musim COVID lah. Musim-musim dulu kan kematian orang ziarah. Orang tanyalah. Dia mati sakit benda. Biasa gitu kan. Kita ziarah mati kan. Mati sakit apa? Ada lalu tukang sapuk. Kamu ni mati sakit apa? Mati sakit apa? Tak ada Tuhan kamu ni. Allah yang mematikan. Sebab masa mati-matilah, bukan sakit yang mematikan. Ni ada orang respon seumpama tu. Ni tak betul belaka lah ni. Salah pengajian belaka seumpama ni. Mati kerana apa? Mati kerana serangan jantung. Mati kerana kena stroke. Mati kerana COVID. Itu semua cerita asbab lah, tak salah ni. Ni siapa setakat tanya mati sakit apa pun tak boleh dah. Dia ni tuduh orang syirik, tuduh orang tak ada Tuhan. Ni kata salah belaka ni, salah pengajian. Sebagai contohlah kita kata. Ini cerita sebab belaka ni. Cerita sebab sebagai peringatan. Jadi sedang pendengar kena ambil molek lah ni. InsyaAllah nanti apabila bicara hak rukun iman yang ke-6, bicara qada dan qadar, saya akan menjelaskan lagi berkaitan dengan pegangan kita macam mana, syariah kita macam mana, percakapan asbabnya macam mana. Saya akan cerita. Nanti. Saya akan ulang balik berkaitan dengan pegangan dan juga percakapan asbab. Ini sebagai contoh. Terkadang kan kita ni, Allah, kalau siapa cepat di hospital, selamat. Gitulah kadang-kadang kita cakap ni.
Kadang-kadang hak ni hak tak selamat lah ni. Oh, mujur siapa cepat ke hospital. Hak tu hak selamat. Kalau hak tak selamat ni gok, Allah, ambulans mari lambat sangat. Siapa hospital tu lewat, mati dianya. Ni hak tak selamat. Betul. Kalau selamat pula cakapannya, Allah mujur juga siapa hospital cepat. Sebab apa? Sebab cedera dia parah tu. Darah keluar tu banyak. Kalau lambat siapa hospital, tak ada nak selamat lah tu. Itu semua orang panggil apa? Asbab belaka. Siapa lambat ke hospital, siapa cepat ke hospital, itu semua adalah perbuatan Allah. Qada dan qadar Allah Ta'ala. Allah Rabbil Alamin. Allah mengqadakkan sampai masa dia mati. Allah mengqadakkan asbab-asbabnya apa? Siapa lambat ke hospital. Tu. Siapa lambat ke hospital tu, qada Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan letak mati dia masa tu. Tapi kalaulah qada Tuhan ni, dia umurnya panjang lagi. Jadi qada Tuhan ni, ambil siapa cepat di hospital, sempat diselamatkan. Itu hakiki dia. Tapi kita cakap sebabnya, sebab lambat sangat diberi rawatan. Mati dianya. Mujurlah. Cepat beri rawatan. Selamat dianya. Itu hanya percakapan asbab sahaja. Bukan pegangan. Tapi kita pegangan, kita akan tekan, kita akan ulang sama-sama. Segala-gala yang berlaku adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan. Hak dia berlaku pegangan. Patut ikhtiar usaha kita, itu syariah. Kemudian kita bercakap kepada itu ini, itu hanya percakapan sandar kepada asbab yang tidak membabitkan pegangan. Ayat Al-Quran pun sandar pada asbab. Hadis Nabi pun sandar pada asbab. Dalam kitab-kitab pun sandar kepada asbab. Dan percakapan harian kita pun sandar kepada asbab. Tapi pegangan kita kena sentiasa mengulangi. Orang mengajar sentiasa kena peringat. Pegangan kita, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala yang berlaku datang daripada Allah. Allah Rabb, Allah Tuhan. Hak dia berlaku. Kesemuanya datang dari qada dan qada Allah. Rukun iman kita yang ke-6. Mana kena ulang lah. Sebab kebimbangan tu ada. Tapi kita tidaklah nak. Apa ni? Dia ni tak pernah belajar ni. Nanti-nanti kan dia pegang nasi sungguh-sungguh kan yang mengenyangkan. Nanti dia pegang air sungguh-sungguh kan yang menghilangkan dahaga. Apa kita nak tambah seumpama tu? Dah dia tak belajar. Dia tak belajar banyak pun dia belajar rukun iman 6 perkara. Dia berpegang dengan qada dan qadar. Bila dia berpegang qada dan qadar, makna pegangan dianya kenyang, qada qadar. Hilang dahaga, qada qadar. Mana dia cakap nasi tu? Dia cakap asbab je tu. Dia cakap air, cakap asbab je tu. Dah akidah dia macam kita lah. Beriman dengan qada dan qadar, rukun iman yang ke-6. Dia tak ngaji banyak. Tak nanti ngaji banyak. Janji dia ngaji rukun iman 6 perkara, dia faham, dia pegang molek, itulah akidah dia ni. Qada Allah Ta'ala berlakulah walaupun dia cakap asbab nasi ataupun air dari segi percakapan dia sekalipun. Cuma kita ni pula kena sentiasa peringat. Kita ingat keesaan Allah pada perbuatan. Semua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah. Hakikinya, minta tolong hakikinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta tolong sesama kita adalah dari segi syariah semata-mata, asbab semata-mata, sunnah Nabi tolong menolong. Itu perintah Al-Quran, perintah Nabi tolong menolong. Tapi berhasil apa yang ditolong oleh seseorang kepada kita, dapat manfaat daripada tolong seorang pada kita, itulah semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana berhasil orang tolong kita, kita pun memanjatkan kepujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya datang daripada Allah. Orang yang menolong kita, kita berterima kasih kepada mereka. Dan kita tak lupa memanjatkan kepujian kepada Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kerana kesemuanya datang daripada Allah. Allah Tuhan bagi sekalian alam. Selesailah untuk permulaan kita. Dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian disusuli dengan wasallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kita memulai dengan bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian selawat atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya. Dalam FB kita tak ada apa-apa tau. Alhamdulillah, setakat ini semua memberikan respon yang positif lah kepada apa yang Ustaz kongsikan hari ni, Ustaz. Jadi itulah dia, dalam banyak juga yang perlu kita ambil iktibar daripada apa yang diberikan contoh pada Ustaz tadi, terutama sekali dalam apa saja yang kita ungkapkan daripada pertuturan itu harus dijaga ya Ustaz. Dan daripada segi menimba ilmu, mencari ilmu juga, kita harus berhati-hati juga dengan kemudahan yang ada pada waktu ini. Kebanyakan daripada kita pastinya mencari ilmu di platform-platform seperti Facebook, tapi harus diingatkan jugalah dalam kita mencari ilmu di Facebook itu, kita perlu tengok apakah credibility, apa ilmu yang tok guru kita ataupun yang memberikan tunjuk ajar itu, adakah ianya memberikan manfaat atau sebaliknya. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menonton kami di Facebook pada waktu ini. Ustaz tengah scroll-scroll tu, ada apa-apa yang menyentuh ataupun nak dihuraikan Ustaz di Facebook Ustaz petang ni? Setakat ini tak ada Ustaz. Tak ada apa. Jadi terima kasih kepada anda semua juga pada minggu hadapan, di hari dan juga di waktu yang sama. Teruskan bersama dengan kami, kita juga akan ada di ruangan Facebook seperti biasa. Jadi kepada anda semua juga yang mementingkan ilmu-ilmu seperti duniawi dan sebagainya, saya di Manis Express setiap hari Ahad hingga Khamis akan ada sesi bersama dengan panel-panel jemputan membincangkan isu-isu semasa yang berlaku dalam dan juga luar negara. Jadi terima kasih kepada anda semua juga. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan DJ Fad daripada Mariam Muhammad, daripada Di Arif. Terima kasih Ustaz Wan dan DJ Fad sama-sama dan semua. Jadi perbanyakkan share di ruangan Facebook, semoga yang lain juga akan memperolehi ilmu yang sama seperti anda semua. Jadi Ustaz, kita akhiri dengan doa penutup daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin. Wa fahimna famasabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.